Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, pada hari ini bersama lagi dengan Cikgu. Dan hari ini Cikgu akan ajar cara-cara menulis perenggan pendahuluan yang baik. Baiklah, sebelum ini Cikgu sudah ajar bagaimana cara membuat pendahuluan yang baik dengan menggunakan tajuk yang sama, soalan yang sama. Jadi pada hari ini kita akan sambung pelajaran dengan membuat perenggan isi dengan menggunakan tajuk yang kita bincangkan sebelum ini juga. Baiklah, soalannya ialah remaja dengan permainan atas talian sangat sukar dipisahkan. Sungguh pun permainan atas talian boleh memberikan manfaat, namun permainan atas talian juga mendatangkan kesan yang negatif sekiranya tidak digunakan dengan bijak. Jelaskan kesan-kesan negatif permainan atas talian. Baik, sekarang kita akan cari isi yang pertama. Di dalam isi, kita perlu ada 5 perkara utama juga. Yang pertama, isi. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, contoh. Yang keempat, huraian contoh. Dan yang kelima, penegas atau penyimpul kecil. Baiklah, kita teruskan. Sekarang, untuk mencari isi, kita kena tanya diri kita sendiri. Baiklah, apa yang perlu ditanya? Kita tanya ini. Tugasan ini. Apakah kesan negatif permainan di atas talian yang pertama? Oke, Cikgu ringkaskan di sini. Apakah kesan yang pertama? Oke, kesan negatif yang pertama bagi pendapat Cikgu ialah membuang masa. Membuang masa. Baiklah, setelah mencari isi, barulah kita mencari huraian untuk menyokong isi ini. Apakah persoalan yang perlu kita tanya? Persoalan yang kita perlu tanya ialah kenapakah permainan atas talian ini boleh membuang masa? Yang bilang membuang masa, tanya balik di dalam huraian. Jadi pada pendapat Cikgu, nih remaja terlalu leka dan menghabiskan masa dengan bermain permainan atas talian. Kemudian baru kita bagi contoh. Apakah contohnya? Apakah contoh menghabiskan masa itu? Apa contoh activity yang boleh menghabiskan masa berkaitan dengan permainan atas talian ini? Pendapat Cikgu, bermain atas talian dari pagi. Contohnya mereka bermain dari pagi hingga lewat malam. Oke? Jadi, sekarang sudah contoh, kita pergi kepada huraian contoh. Kita tanyalah pula, apakah kesan contoh di atas? Apakah kesan sekiranya remaja bermain dari pagi hingga lewat malam? Kesan yang Cikgu gariskan di sini ada beberapa. Mereka tidak akan mengulang kaji pelajaran, tidak membantu ibu bapak buat kerja-kerja rumah, dan masa terbuang tanpa sebarang faedah. Oke, Cikgu sudah gariskan di sini. Masa terbuang tanpa sebarang faedah. Baik, setelah itu barulah kita simpulkan semua yang ini. Kita tegaskan. Oke, untuk mengelakkan karangan Anda keluar daripada tajuk, jadi kita perlu sebut semula isi dan tugasan di dalam penyimpul ini atau di dalam penegas ini. Jadi perkara yang kelima ini sangat mudah. Kita cuma perlu kita perlu gabungkan isi dengan tugasan. Isinya Cikgu letak di sini. Cikgu sebut balik membuang masa. Tugasan itu mendatangkan impak yang tidak baik. Kesan-kesan negatif yang tadi itu kan Cikgu sinonimkan. Ini ialah tugasan kita. Tugasan kita ialah kesan-kesan negatif permainan atas talian. Cikgu sebut balik, kemudian Cikgu sebut balik juga isi. Jadi ayat penegas ini ialah isi campur tugasan.
Oke, setelah mendapat rangka, barulah kita huraikan satu persatu. Baik, bagaimanakah cara menghurainya? Lihat contoh yang cikgu berikan ini. Apa kesan yang pertama? Kesan negatif yang pertama, membuang masa. Oke, frasa membuang masa ini kita akan kembangkan menjadi satu ayat atau dua ayat atau beberapa ayat. Tapi cikgu gunakan satu ayat di sini. Kita pilih penanda wacana yang sesuai. Banyak penanda wacana yang kamu boleh peroleh dalam buku maupun melalui internet dan juga nota-nota yang cikgu berikan. Baik, kita gunakan penanda wacana salah satu. Salah satu kesan negatif permainan atas talian kepada golongan remaja pada masa ini ialah mereka akan membazirkan masa. Oke, daripada frasa yang pendek kita jadikan satu ayat yang panjang supaya karangan kamu itu berkembang dan pengolahannya menarik. Selepas itu barulah kita kaitkan dengan huraian. Pastikan huraian ini berkaitan dengan di atas, menyokong idea yang di atas ini. Baik. Tadi remaja, kenapa membuang masa? Remaja terlalu leka menghabiskan masa dengan bermain permainan atas talian. Jadi kita huraikan ayat ini menjadi satu ayat yang lengkap atau dua ayat boleh, tiga ayat pun boleh, bergantung kepada pelajar. Jadi hal ini karena ketaksuban golongan remaja terhadap permainan atas talian menyebabkan mereka membazir masa dengan mengabaikan aktiviti yang berfaedah lain seperti mengulang kaji pelajaran, membantu ibu bapa membersihkan rumah, bersosial dengan ahli keluarga dan bersenam. Nah, ini kita uraikan. Kenapa membuang masa? Sebab remaja taksub. Mereka bermain atas talian. Oke? Mereka bermain sehingga membazirkan masa. Nah, aktiviti-aktiviti berfaedah yang lain diabaikan seperti ulang kaji pelajaran, membantu ibu bapa membersihkan rumah, bersosial dengan ahli keluarga, dan aktiviti bersenam juga mereka lupa. Oke. Apakah contohnya? Contoh yang menyebabkan mereka leka dan menghabiskan masa ini. Tadi bermain permainan atas talian dari pagi hingga lewat malam. Jadi rangka ini kita huraikan menjadi satu ayat olahan yang menarik dan panjang. Contohnya, golongan remaja yang ketagih bermain permainan atas talian akan bermain dari awal pagi sehingga lewat malam sehingga perkara-perkara penting yang disebut di atas diabaikan. Oke, perkara-perkara penting itu yang ini. Yang ini. Ulang kaji pelajaran, membantu ibu bapak, dan bersenam itu. Jadi apakah kesan kalau mereka terus bermain? Nah, tidak ulang kaji pelajaran, tidak bantu ibu bapak, masa terbuang. Kesannya, kita huraikan yang ini, mereka tidak akan menyiapkan kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Mengecewakan ibu bapak, malahan kemesraan dengan ahli keluarga beransur hilang. Keadaan diri mereka juga tidak akan teratur, kurang kemas dan tidak bermaya. Nah, ini kesan daripada bermain dari pagi hingga lewat malam. Selepas dapat keempat-empat ini, barulah kita simpulkan. Oke, berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa permainan atas talian tanpa kawalan akan mendatangkan impak yang tidak baik, tugasan terhadap golongan remaja, yaitu mereka akan membuang masa dengan hanya bermain permainan atas talian, sedangkan masa yang ada merupakan sesuatu yang sangat berharga dan seharusnya dimanfaatkan dengan pelbagai aktiviti berbeda untuk mendapat manfaat yang baik. Bertepatan dengan peribahasa, masa itu emas. Baik. Sekarang kita gabungkan semua ayat-ayat ini menjadi satu perenggan isi yang lengkap. No? Salah satu kesan negatif permainan atas talian kepada golongan remaja pada masa ini ialah mereka akan membazirkan masa. Hal ini karena ketaksuban golongan remaja terhadap permainan atas talian menyebabkan mereka membazir masa dengan mengabaikan aktiviti berfaedah yang lain seperti mengulang kaji pelajaran, membantu ibu bapak membersihkan rumah, bersosial dengan ahli keluarga, dan bersenam. Contohnya,
Golongan remaja yang kata bermain permainan atas talian akan bermain dari awal pagi hingga lewat malam, sehingga perkara-perkara penting yang disebut di atas diabaikan. Ini kesan contoh. Kesannya, mereka tidak akan menyiapkan kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh guru, mengecewakan ibu bapak, malah kemesraan dengan ahli keluarga akan berhancur hilang. Keadaan diri mereka juga tidak akan teratur, kurang kemas, dan tidak bermaya. Berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahwa permainan atas talian tanpa kawalan akan mendatangkan impak yang tidak baik terhadap golongan remaja, yaitu mereka akan buang masa dengan hanya bermain permainan atas talian, sedangkan masa yang ada merupakan sesuatu yang sangat berharga dan seharusnya dimanfaatkan dengan pelbagai aktiviti berfaedah untuk mendapat manfaat yang baik. Bertepatan dengan peribahasa, masa itu emas. Baik. Inilah perenggan isi yang lengkap. Jadi kita cari isi yang kedua. Bagaimana caranya? Kita tanya balik. Apa kesan negatif yang kedua bermain permainan atas talian? Oke. Nah, keputusan dalam pelajaran akan merosot. Kenapa boleh merosot? Sebab remaja tidak meluangkan masa untuk mengkaji pelajaran di rumah. Mereka terus bermain. Apakah contohnya? Nah, mereka tidak menyediakan jadwal belajar di rumah, tapi menghabiskan masa untuk bermain permainan atas talian. Apa kesan? Apa kesan kalau tidak buat jadwal ini, terus habiskan masa? Nah, nanti dalam exam kamu tidak dapat menjawab soalan pemeriksaan dengan baik, karena tidak menguasai mata pelajaran yang diajar oleh guru. Nah, ini tidak ulang kaji di rumah, tidak ulang kaji, kamu pun tidak dapat soalan pemeriksaan, tidak menguasai mata pelajaran, akhirnya akan merosot. Tegaskan balik di sini, kesan negatifnya ialah kesan negatif bermain atas talian, pelajaran akan merosot, keputusan dalam pelajaran merosot. Bagaimana cari isi yang ketiga? Kita tanya, apakah kesan negatif yang ketiga? Oke, sudah tentu dapat menjelaskan kesehatan diri. Kenapa boleh menjelaskan kesehatan diri? Nah, masa tidur tidak cukup, jadwal makan tidak teratur, terdedah dengan cahaya dalam tempo yang lama. Nih, semua pemain game mengalami masalah ini. Nah, apa kesan daripada kalau tidak cukup tidur, makan tidak teratur, terdedah dengan cahaya, apa kesannya? Nah, menyebabkan sakit kepala. Orang yang selalu main game, kalau kurang tidur pasti akan sakit kepala. Mereka juga akan mudah tertekan, cepat marah. Jadwal makan tidak teratur, terkena gastrik. Dan penyakit mata, seperti penglihatan disebabkan oleh cahaya komputer atau telepon. Jadi, kesannya, kamu sudah tidak boleh buat kerja dengan baik. Pening kan? Lepas itu, ibu bapak juga terpaksa mengeluarkan banyak uang untuk perawatan. Contohnya membeli cermin kacamata. Kacamata bukannya murah ya. Kemudian penegas, kita tegaskan balik isi dan tugasan itu supaya karangan kita ini tidak lari daripada tajuk. Isi yang terakhir, keempat, kesan buruk permainan atas talian, pengaruh penggunaan kata-kata kesat. Contohnya, kenapa boleh berlaku? Sebab pemain-pemain yang kalah dalam PUBG atau Mobile Legends itu mereka akan mulai tertekan dan marah setelah mengeluarkan kata-kata kesat. Contoh perkataan yang tidak sopan mula keluar, bodoh, babi, dan menghina dengan sewenang-wenangnya. Keadaan ini fakta ya. Memang remaja yang bermain tertekan itu biasanya cenderung mengeluarkan perkataan yang tidak sopan. Jadi apa kesan contoh ini? Nah, perkataan ini menjadi kebiasaan terbawa-bawa di dalam kehidupan. Ada bercakap dengan ibu bapak, ahli keluarga, kawan-kawan, di mana saya berada, mereka sentiasa menggunakan kata-kata yang tidak sopan sebab pengaruh daripada permainan atas talian. Nah, bukan itu saja, pergaulan juga boleh berlaku. Banyak case yang dikeluarkan di media sosial, permainan ini sehingga sanggup membunuh ya. Kemudian kita tegaskan balik semua ini, kita sebut balik isi dan tugasan itu di dalam penyimpul kecil
ini ataupun penegas ini. Baik, jadi cikgu sudah berikan rangka ini. Cikgu juga akan lampirkan dokumen ini. Jadi pelajar bolehlah berlatih untuk membuat perenggan isi yang baik. Oke, pelajar boleh rujuk ya perenggan yang cikgu sudah buat ini supaya boleh membuat perenggan-perenggan yang seterusnya dengan lebih baik. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Cikgu akan ajar cara-cara membuat kesimpulan yang baik. Jadi kita berjumpa lagi. Sekian.